Baik, seperti yang dijanjikan, kita ke perkembangan dari negeri di bawah bayu dan antara fokusnya usaha meninjau ruang meningkatkan peluang perniagaan Sabah melalui persidangan antara pemain industri tempatan dan antarabangsa. Perinciannya kita terus saja bersama Konstantin Pahlawan. Silakan Konstantin. Baik, Kerajaan Negeri yakin pemulihan ekonomi Sabah kini berada di landasan tepat dengan pelbagai strategi yang telah dirangka dan dilaksana. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor juga yakin kadar pemulihan ekonomi bagi negeri ini akan berlangsung lebih cepat apabila ekonomi dunia kembali beroperasi seperti biasa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia terbukti dengan perkembangan positif yang ditunjukkan pelbagai sektor bagi tahun 2021 berbanding tahun sebelumnya. Tambahnya, tahun lepas, Sabah turut mencatat pencapaian jumlah pendapatan tahunan tertinggi mencecah RM5 bilion. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sidang kemuncak perniagaan dan ekonomi antarabangsa Sabah SIBES 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Datuk Haji Ji juga mahu agar SIBES dapat memanfaatkan pelbagai sumber di negeri ini khususnya melalui sektor pelancongan. Melihat sendiri tentang keindahan sebahagian tempat-tempat pelancongan di negeri Sabah dan seperti yang saya katakan tadi, beberapa duta juga berhasrat untuk membawa pelabur yang berminat khusus dalam bidang pelancongan, dan ini semua akan dapat kita peroleh melalui summit seumpamanya. Saya yakin bahawa ini merupakan satu langkah yang boleh merancakkan lagi ekonomi khususnya dalam pelan Hala 7 Ketua Menteri Gabungan Rakyat Sabah yang telah menggariskan pelan Sabah Maju Jaya. Ini adalah satu langkah yang bertepatan untuk negeri Sabah melakukan sesuatu yang lebih konkret. Lebih 400 peserta dari dalam dan luar negara terlibat dalam persidangan ini yang berakhir esok. Sejumlah RM240 juta diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi menampung kos pengangkutan melibatkan 7 barangan kawalan iaitu beras, gula, tepung gandum, minyak masak paket, gas cecair memasak dan penyaluran minyak komuniti. Peruntukan tersebut bagi tahun ini untuk program penyeragaman harga di Sabah, Sarawak, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Pahang antara pembekal di bandar ke kawasan pedalaman terpilih. Tanpa bantuan begini, sudah semestinya kos barangan keperluan ini ditambah dengan kos pengantaran dan edarannya memang besar. Jadi apabila kerajaan memberi bantuan begini, dalam bajet ini memang kita bawa harganya sampai ke rakyat sama dengan harga di bandar. Beliau berkata demikian selepas melawat dan merasmikan alat ulang siar di Pasar Besar Kota Kinabalu. Menurutnya, tanpa program penyeragaman harga oleh kerajaan, barang-barang keperluan tersebut pastinya terpaksa dijual dengan harga mahal akibat faktor pengangkutan. Sementara itu, semasa melawat di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu, Datuk Seri Alexander turut memberi jaminan bahawa bekalan gula di Sabah adalah mencukupi. Beliau turut mengingatkan syarikat pembungkus minyak paket 1 kilogram bersubsidi yang dilantik agar memastikan bekalan sentiasa mencukupi mengikut harga ditetapkan. Ini pula berkenaan tinjauan cuaca dan persediaan sebarang kemungkinan bencana susulan amaran hujan dan angin kencang di perairan pantai timur Sabah yang diramal sehingga 20 Januari ini. Disanakan wartawan Wan Hidswah Ahmad ada perinciannya. Wan Hidswah, teruskan.
Baik Konsten, ketika ini saya berada di pinggir laut pusat Bandar Senakan bagi meninjau keadaan cuaca semasa di daerah Senakan dan juga keadaan laut yang diramalkan bergelora dengan ketinggian ombak mencecah sehingga 3.5 meter khususnya di kawasan pantai timur Sabah ini. Dan untuk itu petang ini juga bersama dengan saya ketika ini Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM daerah Senakan Kapten Abdullah Sabarudin yang turun padang meninjau situasi keadaan semasa ketika ini. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Baik tuan, susulan dengan amaran tahap waspada yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, bagaimana dengan tindakan yang dilaksanakan oleh APM sendiri dalam menghadapi situasi semasa ini dan juga kemungkinan berlaku sebarang bencana tuan? Okey, setelah kita menerima amaran waspada daripada Jabatan Meteorologi Malaysia itu, maka kami di peringkat Angkatan Pertahanan Awam Sandakan telah mempersiapkan yang pertama sekali ialah logistik kita yang boleh digerakkan pada bila-bila masa, iaitu bot kita ada 4 buah unit bot dengan 3 buah kenderaan angkut yang boleh digunakan dan digerakkan ke seluruh daerah-daerah Sandakan jika berlaku apa-apa bencana yang tidak diingini di dalam tempoh amaran ini. Yang kedua ialah kita juga mempersiapkan anggota lebih kurang 80 orang anggota untuk siap sedia untuk tugasan-tugasan pemindahan dan penyelamatan jika berlaku. Dan pada masa yang sama juga anggota pertahanan awam dalam tempoh 24 jam sentiasa membuat pemantauan dalam tempoh waktu amaran ini. Pada masa yang sama ada aset-aset kita ni yang telah kita letakkan siap-siap sedia di lokasi-lokasi berdekatan, contohnya di kawasan memanjang ni daerah Beluran yang masuk di bawah daerah Sandakan. Baik tuan, dan yang seterusnya mungkin boleh kongsikan nasihat yang nak disampaikan kepada masyarakat Sandakan keseluruhannya sepanjang tempoh amaran waspada ni tuan. Okey, baik, dalam tempoh amaran waspada ini saya menasihati warga-warga Sandakan sekiranya berlaku kenaikan air secara mendadak khususnya di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan sungai dalam tempoh amaran berjaga-jaga ini, maka segeralah berpindah ke tempat yang lebih selamat atau tempat yang lebih tinggi. Kemudian pada masa yang sama awasi pergerakan anak-anak yang terlibat dengan aktiviti mandi sungai dan sebagainya, kita awasi. Yang kedua, dokumen-dokumen yang penting diletakkan dalam satu beg yang senang kita capai dan seterusnya kita pekalah dengan amaran-amaran yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berkuasa seperti Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, demikian tadi bersama dengan Pegawai APM daerah Sandakan Kapten Abdullah Sabarudin, dan saya kira itu saja dapat dikongsikan dari Sandakan Sabah ketika ini. Dan seterusnya kita kembali bersama dengan Konsten di studio. Silakan. Terima kasih Wan Hidswah untuk laporan itu. Unit Operasi Mencari dan Menyelamat Taman Kinabalu bakal beroperasi di bangunan baharu penghujung bulan Februari nanti. Bangunan tersebut akan melancar dan mempercepatkan kerja-kerja menyelamat terutama melibatkan aktiviti pendakian Gunung Kinabalu selain aktiviti penguatkuasaan dan pengurusan hal ehwal komuniti. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Datuk Askalani Abdul Rahim berkata, pihaknya melalui MOSA, Mountain Search and Rescue, akan terus siap siaga memastikan penyelamatan mangsa di Gunung Kinabalu dikendalikan dengan pantas dan cekap. Beliau berkata demikian sempena sambutan Hari Pewartaan Taman Kinabalu ke-58 di Ranau yang berlangsung secara maya. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya Peter Lintar. Menurut Datuk Askalani, Taman Kinabalu juga merupakan salah satu contoh pengurusan kawasan terestrial yang terbaik terhadap ekologi dengan kepelbagaian flora dan fauna dan memiliki banyak spesies terancam dan endemik. Ia menyumbang 14% jumlah spesies flora di Malaysia dan 2.5% spesies flora yang terdapat di dunia. Turut berlangsung sempena sambutan Hari Pewartaan Taman Kinabalu ke-58 adalah gotong royong pengutipan tumbuhan invasif yang menjadi ancaman kepada flora asal sekitar Taman Gunung Kinabalu. Sekian paparan berita dari negeri di bawah bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Terus patuhi SOP terutama di tempat awam. Ingat, kita jaga kita, COVID itu benar. Kembali bersama Atikah Naim. Silakan.